Kita. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan. Hari ini malam ini saja saya ada di 3 tempat. Jam 7.30 tadi saya berada di Kelang. Baru tadi pukul 8.30 9 saya turun Gombak. Dan malam ini saya ada di Pandan. Dan sambutannya saya percaya kita boleh cipta sejarah kembali pada tahun 2018 untuk datang dan buka pintu Putrajaya. Kawan-kawan dan tuan-tuan sekalian, 2018, bermula 2008 di Selangor dan juga beberapa tempat, sampailah 2018. Rakyat telah menerima satu model politik baru. Rakyat telah menerima bahawa rasuah menjadi isu utama yang menentukan jatuh bangun kerajaan. Dulu kita dengar Perwaja, kita dengar Maika, kita dengar macam-macam perkara. Daripada Bank Bumiputra sampailah di Kementerian Pertahanan. Namun isu-isu itu tidak menjatuhkan kerajaan. Namun tahun 2018 kita ada ibu segala corruptions, lead by the Perdana Menteri sendiri, Najib Tun Razak, menggunakan akaun dia sendiri, masuk puluh-puluh juta ringgit, sampai bilion ringgit Malaysia. Rakyat Malaysia bersatu hati. Orang Melayu, orang Cina, orang India berkumpul bersatu hati menolak kleptokrat dan pencuri. Terciptalah sejarah. Terima kasih orang Pandan, terima kasih orang Malaysia. Kita juga menjanjikan sebuah kerajaan. Kita juga mahu sebuah kerajaan yang adil, yang bukan berasaskan warna kulit, ikutan politik, fahaman perkauman, tapi a fair and just government kepada semua, yang boleh treat people as equal as in their right under the Constitution of Malaysia. Ikut perlembagaan negara, hak kamu, ini tanggungjawabnya, ini yang harus diterima. No more second class citizen, third class citizen. You are Malaysian, semua adalah rakyat Malaysia di bawah Pakatan Harapan. Kita juga berjanji dan kita sedang melakukan sebuah kerajaan yang peduli, yang prihatin, yang ambil kira rakyat di semua peringkat, supaya tidak ada yang tertinggal di belakang, supaya tidak ada yang terpinggir, yang di bandar, yang di desa, orang Cina, orang India, orang Kadazan, orang Melayu, kita bantu mereka yang susah. Bantuan is based on needs, is not based on your skin color, bukan ikut warna kulit, bukan ikut mana-mana kaum, tetapi ikut keperluan dan apa yang harus dilakukan. Inilah 3 perkara yang sedang dilakukan secara perlahan-lahan oleh Kerajaan Pakatan Harapan. Indeks rasuah kita pada tahun 2019, selepas ditadbir oleh Pakatan Harapan, telah berjaya menurunkan indeks rasuah daripada 61 ke angka 51. Pencapaian yang membuktikan trust atau kepercayaan masyarakat peniaga dan international community kepada unsur ketulusan dan pentadbiran yang bertanggungjawab dalam kerajaan bawah Pakatan Harapan semakin menaik dan semakin meningkat. Satu pencapaian yang tak boleh dinafikan oleh mereka-mereka yang telah menggagalkan kerajaan. Dalam masa yang sama, kita ubah program. Kita buat peka untuk program kesihatan. Sikit sebanyak macam program Selangor. Selangor ada program Peduli Sihat. Dan dia buat program yang hampir sama, saringan, untuk B40. Sekarang di Selangor program itu kita dah expand. It's not just rawatan ataupun recovery. Tetapi program itu untuk scan ataupun untuk saringan. Supaya you tahu keadaan kondisi kesihatan dan tak perlu sakit untuk rawat, tetapi ambil langkah-langkah pencegahan. Sampailah kepada skim kesihatan kita ada insurans.
Not just you can scan what your health situations ataupun conditions, tetapi dalam masa yang sama, anda juga boleh buat rawatan dengan skim rawatan daripada mata, hati, jantung, buah pinggang. Sampailah kalau meninggal dunia, yang pegang kad kita ada simpanan ataupun ada pelindungan insurans yang boleh cover di antara 8 hingga 10 ribu ringgit bagi setiap kehilangan mereka pemegang-pemegang kad. No other government in Malaysia. Tak ada. There's only in Selangor. After 14 years governed by the Pakatan Harapan led by Parti Keadilan Rakyat. Sebab itu kawan-kawan sekalian, bila kita buat perlahan-lahan begitu dan seterusnya, kita mula menumpu. Kawasan Kelantan sebagai contoh, dulu dinafikan royalty petroleum, walaupun dalam agreement ada jelas 5% untuk mereka. Kita tahu PAS is our disposition, our rival in the country. Dalam politik, kita berikan royalty kepada kerajaan Kelantan, hak mereka dalam perlembagaan, walaupun mereka negeri pembangkang. Ia dimulakan dan dilakukan oleh kerajaan Pakatan Harapan. Tapi kawan-kawan sekalian, saya dah sebutkan, hal ini cukup ditakuti oleh UMNO dan Barisan Nasional. Kenapa mereka takut? Dia ada contoh Selangor. Dia ada contoh Pulau Pinang. Di negeri-negeri ini, UMNO dan BN tak kembali berkuasa, tak boleh berkuasa. Sebab kita dah equally distribute the wealth of the country and the state kepada rakyat. Dan kita berikan kepada mereka yang perlu. Dan kita govern dengan penuh baik. Dan buktinya, sebagai contoh tahun lepas, negeri Selangor, daripada 12 pihak berkuasa tempatan kita, 10 daripadanya mendapat penarafan 5 bintang olapolan daripada audit report, menunjukkan bersih dan telus pentadbiran kita. Saudara dan kawan sekalian, sebab itu mereka gunakan isu kaum untuk takutkan. Dia panggil orang Tionghoa, takutkan, bakar semangat perkauman, bakar ketakutan, kebimbangan, tak boleh terangkan macam mana tulisan Jawi. Dia takutkan orang Melayu, konon-konon Aiset, konon-konon Rome Statue dan banyak perkara lain. Sampai orang mabuk mati pun dia salahkan kerajaan. Tapi sampai sekarang orang mabuk mati masih ada lagi. Ini susah, sebab tu saya cakap kadang-kadang susah. Semua dia main ulang. Ini salah Cina, salah Cina, salah Cina, salah DAP, salah DAP. Sampai telur tak ada sekarang pun, dia cakap ini salah DAP. Ayam tak ada, salah DAP. Kapal tak siap, kalah DAP. Pas sokong parti UMNO, pas kejap sokong Perikatan Nasional, pun salah DAP. Sebab itu kawan-kawan dan tuan-tuan sekalian, tapi malangnya, ada kawan-kawan kita yang terhasut, terpedaya. Lalu jadilah Sheraton Move. Dan Sheraton Move ini adalah ibu segala masalah sekarang. Sebab after Sheraton Move, kerajaan dalam negara kita, kerajaan persekutuan, tidak stabil dan tidak aman. Sebab masing-masing cuba jatuhkan antara satu sama lain. Dulu pengkhianatan berlaku, jatuhkan kerajaan Pakatan Harapan. Semua bentuk Perikatan Nasional. Campur UMNO. Kata nak bebas. Kata nak rasuah. Kata nak bersih. Besok cium mulut sama UMNO dalam kabinet. Orang macam ini tuan-tuan tak boleh kita benarkan. Bukan saja menipu. Mereka ini hipokrit yang tak boleh tuan-tuan lantik dia betul-betul. Buat konon tema best. What is best? Bersih dan stabil. Sedangkan dua-dua itulah mereka paling hipokrit. Mereka pilih kawan yang tidak bersih, UMNO dan Barisan Nasional. Mereka create instability dalam negara kita. Kalau nak bersih dan stabil, PN or BN bukanlah pilihan. Pakatan Harapan adalah pilihan kita. Kita ada bukti Selangor, kita ada bukti negeri Pulau Pinang. Sebab itu, ketika pandemik COVID-19, kerajaan persekutuan, dia jadi kerajaan. Kejap masuk pintu depan, kejap masuk pintu belakang. Ini bukan saya cakap. Ini bekas Perdana Menteri cakap. Dia buka pintu, dia kata ada belakang orang buka. Dia kata tutup ini kilang, belakang sana buka kilang.
Dia kata ini lori tak boleh jalan. Ada menteri cakap lori boleh jalan. Sebab itu kerajaan tak stabil. And the result, keputusan atau hasil daripada pengkhianatan Sheraton Move adalah kerajaan gagal bendera putih bawah PN dan BN yang telah menyebabkan negara dalam keadaan huru-hara. PKP paling panjang, orang susah makan, ramai bunuh diri, ramai yang mati. Dan they have to responsible dengan undurkan mereka, pilih Pakatan Harapan, jangan pilih orang-orang ini. Yeah. They spend almost 600 billion, 700 billion. Not to save a people, tapi nak selamatkan kerajaan. Isytihar konon, ini adalah kerajaan yang jaga orang Melayu. Tapi ketika nak umum darurat, it's not, tak dapat restu, tak dapat perintah tuanku, isytihar darurat tamat. Isytihar darurat buka. Saudara dan tuan-tuan sekalian dan puan-puan. Sebab itu, UMNO Barisan Nasional rasa, selepas Johor dengan Melaka, mereka rasa this is the chance for them untuk ambil alih kerajaan dengan majoriti yang besar. Tapi dia lupa kebijaksanaan rakyat. Dia lupa rakyat adalah orang yang bijak dan boleh ingat, terutama orang Pandan dan orang Selangor. Kita tak lupa kes 1MDB. Kita tak lupa Yayasan Akal Budi. Kita tak lupa deretan kes yang masih ada pada pemimpin-pemimpin utama UMNO Barisan Nasional. Dalam Saraswati sebut tadi, secara terbuka, Zahid Hamid disebut, Tan Sri Vicky, you are next. Kasiang, you include. Malulah sikit buat pilihan raya. Untuk apa? Untuk selamatkan diri daripada tidak didakwa. Kalau benar mereka bersih dan tidak rasuah, kenapa takut mereka jatuh kerana bimbang kes-kes mereka? All the skeleton appear to the public dan mereka akan dihadapkan. Ini bukan benda kecil. Sekarang negara terpaksa berbelanja dengan besar. Reserve kita makin berkurang. Hutang kita makin meningkat. Saya baca laporan daripada laporan of the age beberapa bulan yang lepas menjangkakan tahun depan mungkin kita terpaksa berhutang untuk bayar hutang. Buat lubang, tutup lubang, gali lubang. Ini nak jadi apa negara kita? Negara-negara luar yang tidak punya hasil bumi macam minyak, tidak ada balak, tidak ada ikan, tanah dia tak subur, masih boleh kaya, masih boleh maju, masih boleh jaga kebajikan rakyat dia. Tetapi kerana corruption dah embedded dalam administration dan pentadbiran tertinggi kerajaan yang diketuai oleh UMNO Barisan Nasional, it's become a culture, jadi budaya. Akhirnya kita terpaksa berhutang untuk membayar hutang. Sebab itu kawan-kawan sekalian, bila mereka sebut kita nak bawa stability, bila mereka sebut nak bawa kemakmuran, UMNO dan BN bukan pilihan untuk kita buat pilih bagi stability dan kemakmuran. Tetapi anda mahukan kemakmuran dan stability, anda ingin pastikan anda dapat dilayan dengan baik, pilihlah Pakatan Harapan. Ya, mungkin 22 bulan ada beberapa kesilapan-kesilapan. Tetapi kesilapan-kesilapan itu bukan niat untuk menghancurkan negara. Ia adalah manipulasi musuh. Sebahagiannya adalah kegagalan dalam communications dan sebahagiannya kurang difahami. Saya ambil contoh, kalau dalam institusi orang Melayu biasanya sebut tabung haji. Orang Melayu sebut tabung haji nak kena jual, tabung haji nak kena jual, tabung haji nak kena jual. Tetapi selepas kerajaan PH jatuh, kerajaan PN kena terpaksa setuju dan mengaku in the parliament, respond by the minister, in the prime department, in the prime minister department, yang menyatakan bahawa langkah Pakatan Harapan selamatkan tabung haji adalah langkah paling betul untuk elak tabung haji jadi kolap dan rasuah.
Sebab itulah kita tak cukup masa. Tapi kali ini tuan-tuan dan puan-puan, saya minta banyak-banyak. Di Selangor, di Pandan. Jangan tunggu lagi. Jangan tanya lagi, jangan fikir lagi. Nak undi siapa? Nak pilih siapa? Pilih Pakatan Harapan PN. Jangan. Lebih-lebih lagi, kita tampilkan pemimpin yang paling cemerlang dalam generasi saya dan rakan-rakan. Saudara Rafizi di Pandan. Hero yang telah mendedahkan penyelewengan yang begitu besar. Bukan hanya kapal tak muncul, bukan hanya kapal selam tak boleh tenggelam, bukan kapal terbang tak sampai, dia juga boleh cari lembu dalam kondominium. Pemimpin-pemimpin macam inilah yang tuan-tuan kena bagi kepercayaan untuk diundi. Tak perlu tanya, tak perlu fikir lagi. Yang saya pinta adalah untuk tolong kempen lagi dan beritahu semua orang di Malaysia, terutama pengundi Pandan, pilihan kita calon nombor 1, Saudara Rafizi Ramli, wakil daripada Pakatan Harapan. Dan kalau tuan-tuan nak dengar lagi tempat-tempat yang lain kita menang, tolong bagi tahu. Saya tahu orang sini ada saudara mara di negeri Perak, di daerah lain di Selangor, di parlimen lain di Selangor, di Kuala Lumpur, di Kedah, di Pulau Pinang, di Melaka, di Johor. Tapi jangan lupa tolonglah saya juga di Gombak. Mula-mula saya nak masuk Gombak, bukanlah tak berani, boleh, kita boleh rempuh. Ngeri juga. Tapi Alhamdulillah, semenjak diumumkan sejak hari pertama sampailah hari ini, saya jumpa orang di Gombak. Mesej mereka sama dan sekata, all the best Amir, pastikan pengkhianat tidak lagi muncul di Gombak. Tak cukup dengan itu, kawan-kawan daripada banyak tempat, kawan universiti, kawan sekolah, kawan yang lahir sama permainan, kawan saya dalam bersukan bola sepak dulu dan hoki, masing-masing mesej all the best, pastikan Gombak bawah Pakatan Harapan. Sebab itu saya minta kawan-kawan kat sini don't be complacent. Jangan rasa senang hati ataupun rasa mudah. Kita punya rival dah agak desperate dan terdesak. Desperate person always do the desperate things. Mereka akan buat benda-benda desperate. Dia akan cipta benda-benda yang bukan-bukan. Akan cipta fitnah. Akan cipta macam-macam. Dan mereka pernah buat macam ada tuduhan-tuduhan kepada kerajaan Pakatan. Saya minta semua bantu kita. Everybody orang Pandan. Siapa pengundi Pandan angkat tangan? Okey. Semua orang Pandan hari ini, nama anda Aliam ke, nama anda Mutu ke, nama anda Dolah ke, nama anda Kasim ke, nama anda Elin ke, nama anda Ella ke. Semua orang Pandan sekarang namanya Rafizi Ramli, sebab Rafizi Ramli perlu jadi pengundi dan wakil orang Pandan. Setiap suara Rafizi adalah suara orang Pandan. Setiap perkataan Rafizi adalah suara dan hati orang Pandan. Kerana Pakatan Harapan di Pandan adalah Rafizi. Rafizi adalah Pandan. Pakatan Harapan adalah oleh Pandan. Boleh tak boleh? Kita Pakatan. Ayo. Terima kasih.